Okey, 3.1 jom menghasilkan algoritma melibatkan gabungan teknik search atau sort. Okey, tajuk sebelum ni 3.16 kita menghasilkan algoritma melibatkan gabungan teknik search dan sort. Maksudnya kita gabungkan search dengan sort. Tapi untuk yang kali ini kita gabungkan teknik search dengan search, sort dengan sort. Ada dua lah, ada dua gabungan teknik yang sama. Okey. Okey, ini dia punya huraian . Okey, selain menggabungkan teknik search dengan teknik sort, gabungan satu teknik carian dengan teknik carian yang lain, ini search dengan search, dan gabungan satu teknik isihan dengan teknik isihan yang lain. Ini sort dengan sort, sering dilakukan untuk menyelesaikan pelbagai jenis masalah dalam kehidupan seharian. Okey. So kali ini kita pakai teknik carian dengan carian ataupun kita gunakan teknik isihan dengan isihan. Okey. Teknik yang sama. Okey, contoh 3.14. Okey, pembinaan algoritma bagi gabungan teknik search. Okey, kita tengok contoh dia. Naresh ingin mencari senaskah buku rujukan dalam kategori operasi aritmetik. Perpustakaan sekolah Naresh menggunakan sistem perpuluhan Dewey ataupun DDC untuk mengklasifikasikan buku-buku yang disusun pada rak. Okey, Rajah menunjukkan sebahagian daripada penggunaan DDC bagi mencari buku berkategori operasi. Okey, so untuk PSS sekolah kita ada tak gunakan sistem perpuluhan Dewey? Ada tak yang pengawas perpustakawan? Ada tak dekat kelas ni? Mungkin pernah kamu masuk dan kamu pernah cari buku kan, macam mana nak cari buku kan? Ada kod-kod kat sana. Okey. Ni kita gunakan sistem perpuluhan Dewey. Biasanya satu sistem perpuluhan Dewey ni satu dunia guna untuk carian buku dalam perpustakaan. Ini kalau kamu search, kamu boleh bacalah berkenaan dengan sistem perpuluhan Dewey ni, bagaimana dia punya kaedah dia. Okey, ini contoh. So Naresh dia nak cari buku operasi aritmetik. Okey, so first kali dia buka yang ini. Pergi ke perpustakaan, kemudian dia cari bahagian 500 sains tulen. Okey, kemudian dia akan cari bahagian 510 pula, matematik. Okey, di bawah matematik dia akan cari pula nombor 513. Dia pecahkan lagi So bahagian aritmetik. Kemudian dia dah jumpa bahagian aritmetik, dia akan pergi ke buku yang berkenaan lah. Okey, 5.13.2 operasi. Ini penggunaan DDC bagi mencari buku. Okey, ini kaedah dia. Okey, kalau kamu sambung belajar dekat universiti nanti pun adalah dia punya sistem macam ni kita nak cari. Bila kita nak cari buku, kita buat carian dekat komputer. So dia akan dia akan tunjukkan kod-kod dia dekat mana, adakah buku tersebut masih available ataupun dah habis dipinjam. Itulah status dia. Okey, kalau kamu pernah masuklah library. Okey, ni dia punya maklumat lah berkenaan dengan DDC ni. Ni sampingan kita baca jugalah sejarah. Okey, DDC adalah sistem klasifikasi. Digunakan di perpustakaan di seluruh dunia. Okey, dia tak semualah, dia 138 negara. Lebih daripada 138 negara. Okey, dia dimulakan sejak 1983 dan diterjemahkan ke dalam 30 bahasa. Okey. Oleh sebab DDC adalah sistem klasifikasi yang berbentuk hierarki, maksudnya di atas turun ke bawah, kan ke bawah lagi. Jadi tidak semua klasifikasi boleh ditentukan
Ini bergantung kepada perpustakaan yang menggunakan klasifikasi tersebut. Jadi tak semualah. Okey, kebanyakan perpustakaan besar digunakan yang kaedah macam ni. Okey, seterusnya kita nak bantu Naresh tadi. Kita nak buat satu algoritma bagi mencari buku. Okey, yang pertama sekali masuk ke perpustakaan. Jangan pula kamu tulis masuk ke kedai buku. Lain, kedai buku lain Yang kedua, lihat carta DDC. Cari nombor rak berlabel 500.science2lane. Kemudian langkah keempat, pergi ke rak berlabel 500.science2lane. Dia cari, betul, dia pergi. Cari bahagian berlabel 510.mathematics. Cari bahagian berlabel 513.arithmetic. Cari bahagian berlabel 513.2. Perpuluhan 2 dia yang bahagian kecil operasi. Cari buku yang dikehendaki tamat. So inilah bentuk algoritma. Dia arahan ringkas lah. Okey. Bagaimana menunjukkan algoritma bagi mencari buku berkategori operasi. Okey, so kalau kita lihat kita ada gabungan dua jenis teknik carian yang digunakan So dekat bahagian yang pertama tu Science2lane, dia menggunakan binary search untuk mencari rak berlabel 500 sebab kerana terdapat lebih 900 label pada carta DDC. Kalau kamu tengok ni kosong, paling maksimum 900. Jadi ada 900 label. Banyak kan? So dia buat gunakan binary search. Okay. Okay, kemudian bahagian yang kedua 510 matematik. Dia menggunakan linear search untuk mencari bahagian berlabel 510 matematik. Okey, linear search sebab dia tak banyak lah. Okey. Dia kalau 10, 20 tu bukannya 10, 11, 12 tak Dia akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 lah termasuk kosong ni. Okey, ada 10 aja. Okey, kemudian untuk bahagian arithmetic, okay, dia gunakan binary search kerana bahagian ini berada di tengah-tengah label antara 510 hingga 519. Contoh ni dekat rak tu lah kan. Rak 510 sampai rak 519. Okay, kamu boleh agak lah 513 dekat mana kan. So kamu tak akan pergi ke rak yang selepas 515 ni lah, separuh tu lah. Jadi kamu pergi ke rak yang awal 510 hingga 514 ni. Okay, itu binary search. Jadi kita dah buang yang rak yang melebihi nilai tengah. Okay, yang terakhir dia menggunakan linear search untuk mencari bahagian berlabel 513.2. Okay, sebab ni dah sampai ke bahagian buku, jadi dia tak banyak kategori ni, tak banyak lagi dah kan. Jadi ada perpuluhan saja. So dia gunakan linear search. So dia cari daripada kiri. Kalau dia susun dari kiri lah biasanya dari kiri 513. Okey, arithmetic. Okay, kemudian ada perpuluhan buku-buku ni lah. Okay. Jadi dia akan cari menggunakan linear search. Okay, kalau pakai binary pun dia tak banyak lah. Okay, ada 2, 4, 5. Jadi yang sesuainya ialah linear search. Okay. Cikgu harap kamu boleh faham lah. Biasa kamu cari buku kan, mesti boleh bayangkan bagaimana kaedah linear search dengan binary search ni kamu gunakan dalam pencarian buku. Okey, seterusnya kita tengok contoh 3.15, pembangunan algoritma bagi gabungan teknik sort. Okey. Tadi search, gabungan teknik search, kali ini sort. Okay. Situasinya Adila ialah pembantu klinik.
Dia dikehendaki menyusun fail-fail pesakit yang terdapat di klinik bagi memudahkan fail pesakit dicari apabila sakit datang untuk mendapat rawatan. Biasa kalau kita pergi klinik, kita boleh nampak lah, kita datang, kita bagi kad pengenalan, kemudian dia tengok nama, so dia akan pergi ke file rak dan dia cari file. Okay. So bagaimana dia susun, bagaimana pembantu klinik ni susun, kamu boleh tengok sendiri dekat klinik macam mana dia punya susunan. Okay. Okey, Adila memulakan tugasnya dengan mengisi fail mengikut tahun kelahiran pesakit. Okey, dia asingkan ataupun dia susun mengikut tahun kelahiran. Kemudian bagi setiap tahun kelahiran, Adila menyusun fail mengikut abjad nama pesakit. Kalau kamu perasan, dia memang macam kurang lah macam ni kan. Okey, dia ambil tahun kelahiran, kemudian kita susun ikut A, B, C sampai Z. Okay. Tak semua klinik dia guna yang macam tu lah. Mungkin dia gunakan nama sahaja. Okay. Dia tak ikut tahun kelahiran. Dia hanya ikut abjad nama sahaja. Okay. Dia bergantung kepada pengurusan klinik lah. Okay. So dia punya algoritma. Okay. Yang pertama, semak tahun kelahiran yang terdapat pada fail pesakit. Okay. So kita ambil fail, kita tengok tahun kelahiran dia. Okey, kemudian kita isi fail pesakit dengan memasukkan fail ke dalam beberapa buah kotak mengikut tahun kelahiran. So satu kotak tahun katalah 79, tahun cikgu lahir. Satu lagi kotak tahun 80, 81 sampai 2021. Ada berapa kotak tu? Okey, 40 kotak. Okey, kemudian yang seterusnya dia isi fail yang terdapat dalam setiap kotak mengikut abjad nama pesakit. So boleh bayangkan bila kita dah masukkan fail-fail tersebut mengikut tahun kelahiran, okey, semua dah masukkan dalam kotak. Kita pergi ke kotak yang pertama dan kita susun. Susun mengikut nama pula, ikut abjad nama. Dah habis kotak pertama, kamu susun pula yang kotak yang kedua dan seterusnya. Okey. Ini contoh algoritma dia. Okey. So dalam algoritma ni ataupun situasi ni pun kamu boleh relatekan dengan teknik pemikiran komputasi computational. Ada 4 tu kan. So kalau contoh kita asingkan fail tersebut mengikut tahun kelahiran. Okey, itu kita dah gunakan teknik Teknik leraian. Okey, sebab banyak fail kita pecah kepada bahagian-bahagian yang kecil. So sambil-sambil kamu tengok ataupun fikirkan situasi ni, kamu boleh fikirkan kaitkan dengan yang kamu dah belajar fail teknik pemikiran computational. Okay, sebagai ulang kaji lah. Alright. Okay, berdasarkan algoritma ada 2 isihan yang berlaku. Yang pertama tadi Adila menggunakan bucket sort untuk mengisi fail mengikut tahun kelahiran. Bucket sort. Jadi yang kotak tadi lah sebagai bucket kita masukkan setiap kotak tu. Itu bucket sort. Kemudian setiap bucket ataupun kotak tadi dia menggunakan bubble sort untuk mengisi fail pesakit. Okey. Cikgu kalau cikgu pun ada juga buat dia susun untuk fail peribadi murid kan. Sama juga cara dia. Okey, kita susun, kita kumpul dulu kemudian kita susun dia. Kita bandingkan. Ni fail pertama dengan fail kedua. Okey, A dengan G ataupun G dengan A, kita tukar tempat. Itu dan seterusnya lah sampai kita susun dapat susunan yang betul lah. Okay. So untuk contoh ni kita ada 2 teknik sort iaitu bucket dengan bubble sort. Jadi dia gabung 2. Okay. So itu sahaja untuk bahagian algoritma gabungan search. Ni salah ni atau ni.
okey, atau sort. So kita dah habis tajuk bab 3 keseluruhannya. Jadi cikgu rasa kamu boleh ni lah, boleh cover balik yang awal-awal tu sehingga tajuk yang bab 3 ni. Okey, so untuk latihan, okey, yang ini aktiviti 3.12 dalam buku teks dia dah banyak arahan kat sini, cikgu tukar Jadi untuk aktiviti 3.12 kamu buat algoritma sahaja bagi gabungan teknik search. Okey. Tulis sahaja dia punya algoritma. Okey, soalan yang kedua sama juga. Bina algoritma untuk teknik sort yang sesuai. Okey. Mudah je dua latihan untuk hari ini. Okey. So ada soalan? Tak ada. Tak ada kita dah habis dah 80% untuk silibus tingkatan 3. Tinggal satu bab lagi dah. Alright. Okey, semua dah isi. Cikgu tengok tadi 24. Okey, ada ramai lagi belum isi kehadiran. Okey, tolong cek dekat ruangan chat link untuk kehadiran, tolong isi. So lepas ni cikgu nak isi kehadiran dalam tapak kehadiran. Takut nanti bila cikgu tengok dalam yang ini, respon ni sepatutnya 22, yang hantar 16, jadi 16 sahaja yang masuk. Okey. Baik, kalau tak ada sampai di sini saja untuk hari ini. So kita sambung minggu depan sebelum kita bercuti hari raya. Okey? Terima kasih cikgu. Okey. Sama-sama.